Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berjumpa lagi kita dalam pelajaran hari ini berkenaan dengan sifat bahan, di mana hari ini kita akan cuba memahami pelbagai sifat bahan daripada objek-objek yang ada di persekitaran kita. Untuk pengetahuan anda semua, banyak bahan-bahan ataupun objek-objek yang ada di sekeliling kita terdiri daripada pelbagai sifatnya. Kita akan bincangkan 6 sifat penting yang boleh memberi manfaat kepada kita. Yang pertama, kita akan lihat keapungan. Yang kedua, sifat kita akan bincangkan adalah berkenaan dengan kenyal ataupun kekenyalan. Seterusnya, sifat serap air, konduktor haba, konduktor elektrik dan tembus cahaya. Jadi, pelajaran hari ini akan melihat kepada 6 sifat bahan. Jom kita mulakan dengan sifat bahan yang pertama. Untuk saya mulakan pemahaman dan pelajaran kita tentang sifat-sifat bahan ini, terlebih dahulu saya nak tekankan bahawa setiap jenis sifat yang kita hendak kenal pasti perlu melalui proses yang dikenali sebagai uji kaji. Dan untuk mengetahui satu-satu objek itu boleh terapung atau tidak, kita perlu jalankan uji kaji ataupun penyiasatan supaya kita boleh perhatikan objek itu sama ada dia terapung ataupun tenggelam. Tidak sesekali kita hanya boleh mengagak ataupun meneka mana-mana sifat daripada objek tersebut. Jadi, secara ringkasnya, untuk kita tahu sifat objek, kita perlu uji. Jadi, untuk mengetahui satu-satu sifat itu terapung, kita perlu sediakan semangkuk air dan ambil objek itu masukkan ke dalam air. Jadi, jika objek ini berada di atas permukaan air, barulah kita boleh katakan objek itu mempunyai sifat apung. Tetapi, kalau objek itu berada di dasar air ataupun di dalam bawah air, itu dikenali sebagai sifat tenggelam. Jadi, secara asas dia, kebanyakan objek yang ringan akan terapung dan objek yang tenggelam biasanya adalah objek yang berat. Tapi di sini saya gunakan perkataan kebanyakan. Bermaksud banyak tetapi bukan semua. Contohnya, kapal yang diperbuat daripada besi. Walaupun kita tahu besi itu mempunyai sifat yang berat, tetapi ia terapung di permukaan laut. Jadi itu adalah perbincangan yang lain. Dia mempunyai beberapa huraian dan pemahaman yang perlu kita sampaikan. Jadi perkara itu kita akan belajar pada pelajaran ataupun pengetahuan yang lebih tinggi. Tunggu nanti kita akan belajar pada tajuk yang berikutnya. Tetapi secara asasnya, objek yang ringan akan terapung dan objek yang berat akan tenggelam di dalam mana-mana ujian keapungan. Jadi seperti gambar yang kita nampak di sini, kertas ataupun permainan plastik akan terapung. Dan jika kita letakkan batu di dalam ujian keapungan ini, batu itu akan tenggelam kerana dia berat. Ini adalah sifat yang pertama yang kita bincangkan. Kemudian kita lihat kepada perbincangan sifat yang kedua, dikenali sebagai kenyal ataupun kekenyalan. Jadi macam mana kita nak tahu bahan ini kenyal atau tak kenyal? Kenyal ialah sifat di mana apabila kita tarik atau tekan satu-satu objek itu, ia akan kembali kepada bentuk asal. Sebagai contoh, getah. Dalam bentuk asalnya, dia berbentuk ataupun dalam keadaan bulat, tetapi ia boleh merenggang apabila ditarik. Namun, selepas kita lepaskan tarikan itu, getah akan kembali kepada keadaan bulatnya. Ini merujuk kepada sifat kenyal. Selain daripada getah, objek lain yang kita boleh katakan kenyal adalah seperti spring dan span. Di mana kita tarik spring, kita tekan span, dia akan mengikut arah tarikan dan tekanan itu. Namun selepas kita lepaskan, ia akan kembali kepada bentuk asal. Lawan kepada kenyal adalah keras. Di mana apabila dalam keadaan keras, objek itu tidak boleh berubah bentuk walaupun kita tekan ataupun tarik. Ini dikenali sebagai keras. Jadi kenyal boleh berubah daripada bentuk asalnya dan boleh kembali kepada bentuknya. Namun, objek yang keras, dia tidak akan berubah bentuk. Dan walaupun kita tarik ataupun kita tekan. Ini daripada perbincangan sifat kenyal. Sama juga macam kulit manusia.
Walaupun kulit manusia ini boleh dianggap sebagai kenyal kerana apabila kita tarik kulit dan kita lepaskan, ia akan kembali kepada asal. Kulit juga adalah contoh kepada kenyal. Dalam keadaan yang ketiga ataupun sifat bahan yang ketiga dikenali sebagai serap air. Untuk serap air ni pula, saya nak fahamkan kepada anda ialah bahan yang boleh menampung air apabila kita rendamkannya ke dalam air. Jadi sebagai contoh yang paling mudah, kain, span, jika kita masukkan ke dalam air melalui ujian serap air, kita akan lihat air akan masuk ke dalam jasad span itu dan air juga akan masuk ke dalam jasad kain ini. Ini bermaksud kain dan span itu mempunyai kebolehan ataupun sifat serap air. Namun, ada bahan yang tidak boleh serap air, dikenali sebagai bahan kalis air. Contoh bahan kalis air seperti plastik. Walaupun kita rendamkan dia di dalam air sehari semalam dan kita keluarkan daripada bekas air, kita akan nampak ia tidak basah dan tidak mampu menampung air kerana sifat plastik adalah sebagai kalis air. Seterusnya kita nak bincangkan konduktor haba. Apakah maksud konduktor ini? Konduktor ini bermaksud adalah kebolehan mengalirkan. Jadi, apabila disebut sebagai konduktor haba, ia bermaksud kebolehan satu-satu bahan mengalirkan haba. Lawan kepada konduktor haba dikenali sebagai penebat haba. Penebat haba ini bermaksud bahan yang tidak boleh mengalirkan haba. Jadi, bagaimana kita nak mengetahui objek itu konduktor haba ataupun objek itu penebat haba? Seperti yang saya katakan, untuk kita tahu sifatnya, kita perlu uji. Jadi, kita perlu dedahkan ataupun kita kena acukan bahan-bahan ini kepada sumber haba seperti api. Jadi, kalau kita lihat gambar ini, contohnya memegang sudu besi. Saya ambil contoh sudu besi. Sudu besi saya acukan kepada lilin. Untuk beberapa minit, saya akan merasa panas di jari saya. Itu bermaksud walaupun api ini berada di hujung sudu besi, tetapi oleh kerana sudu besi itu bersifat konduktor haba, maka haba tadi akan bergerak ke bahagian lain sudu. Di mana saya sedang pegang, saya akan merasa panas. Ini contoh konduktor haba. Jadi bagaimana pula nak menyatakan penebat haba? Saya ambil pula lidi sate. Saya gantikan ujian ini dengan lidi sate dan saya cucurkan ke api. Untuk masa yang sama, beberapa minit, saya akan lihat lidi tadi terbakar tetapi di hujung jari saya tidak merasa apa-apa kepanasan. Ini bermaksud walaupun lidi ini terdedah kepada api, namun haba tadi tidak mampu bergerak ke hujung jari. Bermaksud lidi ialah penebat haba. Perkara ini boleh kita lihat dalam pelbagai keadaan seperti di dapur. Kita akan lihat cerik diperbuat daripada logam ataupun besi, namun bahagian pemegang cerik itu diperbuat daripada plastik. Jadi, untuk menjadikan bahagian pemegang itu penebat haba, jadi bahan yang diperbuat di bahagian pemegang perlulah bersifat penebat haba yang tidak boleh mengalirkan haba. Sama juga macam kita menggoreng ikan menggunakan senduk ataupun sudip. Ada dua benda. Satu, senduk yang diperbuat daripada besi. Satu lagi, senduk yang diperbuat daripada kayu. Kita akan nampak kalau kita gunakan yang besi, tangan kita akan panas. Tapi kalau kita gunakan sudip kayu, tangan kita tidak merasa panas. Ini membezakan sifat bahan sama ada dia konduktor ataupun penebat haba. Seterusnya, hampir sama disebut sebagai konduktor elektrik. Tetapi, dalam keadaan yang berbeza. Kalau sebelum ini kita ceritakan tentang konduktor haba, ia boleh mengalirkan haba ataupun kepanasan. Tapi kali ini, konduktor elektrik merujuk kepada kemampuan bahan itu untuk mengalirkan elektrik. Pun juga perlu melalui beberapa ujian untuk membuktikan bahan tersebut boleh mengalirkan elektrik. Jadi, kalau boleh mengalirkan elektrik, dikenali sebagai konduktor elektrik. Manakala kalau bahan tersebut tidak boleh mengalirkan elektrik, dikenali sebagai penebat elektrik. Jadi bagaimana kita nak mengujinya? Pastikan anda menyediakan satu bateri bersambung dengan wayar mentol, di mana untuk membuktikan boleh mengalirkan elektrik, dia akan menyala. Kalau tak boleh mengalirkan elektrik, mentol tidak akan menyala. Kemudian disambungkan dengan bahan uji. Jadi di sini bahan uji ini boleh ditukar-tukar. Contohnya, saya nak menguji sifat kertas. Adakah kertas ini bersifat konduktor ataupun penebat elektrik?
Jadi saya boleh ambil cebisan kecil kertas dan saya sambungkan di dalam litar ini. Jika saya nampak, ini jika mentol ini menyala, itu bermaksud kertas boleh mengalirkan elektrik. Ini contoh. Tetapi, kalau saya sambung dan saya lihat mentol itu tidak menyala, dalam sambungan kertas di bahagian ini, bermaksud kertas itu ialah penebat elektrik. Jadi faham kita melalui ujian litar elektrik untuk memerhati sama ada sifat konduktor elektrik ataupun sifat penebat elektrik. Jadi di bahagian sini kita boleh tukar-tukarkan bahan-bahan yang kita nak uji. Sama ada kita nak uji shilling, kita nak uji sudu plastik ataupun kita nak uji sudu besi, pelbagai barang yang kita boleh klipkan dan kita uji. Jadi contoh-contoh konduktor elektrik seperti sudu besi, boleh mengalirkan elektrik. Mata pensel. Mata pensel yang awak gunakan itu boleh mengalirkan elektrik kalau kita uji melalui sifat ini. Ataupun ujian litar ini. Dia boleh mengalirkan dan menyalakan mentol kerana mata pensel itu bersifat konduktor elektrik. Dan contoh bahan penebat elektrik seperti kertas, pencokil gigi, itu boleh dijadikan sebagai contoh penebat elektrik. Seterusnya kita nak bincangkan yang terakhir, yang keenam, iaitu sifat penembusan cahaya. Nama pun penembusan cahaya bermaksud kita nak uji sama ada cahaya ini boleh melepasi objek atau tidak. Jadi ada 3 keadaan yang kita nak bincangkan. Yang pertama, cahaya langsung tak boleh nak menembusi. Contoh seperti gambar murid yang pertama yang saya tunjukkan ini. Cahaya luar tidak dapat menembusi objek ini dan kita tak dapat lihat muka murid yang pertama. Jadi oleh kerana kita tak dapat lihat muka murid yang pertama ini bermaksud cahaya tidak dapat tembus, dikenali sebagai legap. Keadaan kedua pula dikenali apabila cahaya itu boleh sebahagiannya tembus. Sebahagian je ataupun separuh saja boleh tembus. Maka terhasillah pandangan yang samar-samar. Samar-samar seperti ini. Kalau kita lihat. Boleh nampak tetapi tidak jelas. Ini dikenali sebagai lut cahaya. Dan keadaan yang ketiga di mana objek ini mampu memaparkan dengan jelas cahaya boleh tembus sepenuhnya, dikenali sebagai lut sinar. Jadi, lut sinar ini kalau diletakkan di depan muka murid yang ketiga, kita nampak jelas mukanya. Kerana cahaya dapat tembus sepenuhnya untuk melihat ataupun untuk menunjukkan objek itu dalam keadaan yang jelas. Jadi, murid yang ketiga ini adalah lut sinar. Keadaan murid kedua ini lut cahaya. Dan keadaan murid yang pertama ini dikenali sebagai legap. Kalau saya tukarkan kepada bentuk objek, yang pertama ini mungkin kaca, yang kedua ini mungkin kertas, dan yang ketiga ini mungkin papan. Ini contoh yang saya boleh berikan kepada anda. 3 objek yang bersifat legap, lut cahaya dan lut sinar. Jadi itu sahaja perbincangan kita hari ini adalah berkenaan dengan sifat bahan. Terdapat 6 sifat bahan yang harus anda faham. Yang pertama, keapungan. Yang kedua, kekenyalan. Yang ketiga, serapan air. Keempat, konduktor elektrik. Kelima, konduktor haba. Dan akhirnya adalah tembusan cahaya. Jadi, setiap bahan yang ada di sekeliling kita ini, mempunyai pelbagai sifatnya. Mungkin ada satu bahan yang mempunyai 2 sifat atau 3 sifat. Contohnya kalau saya ambil spring. Spring mempunyai sifat kenyal. Spring juga mempunyai konduktor elektrik. Spring juga mempunyai konduktor haba. Tetapi spring juga adalah bahan yang legap. Dalam tembusan cahaya dia dikenali sebagai legap. Jadi satu objek mungkin mempunyai beberapa sifat bahan melalui ujian. Yang saya nak terang kat sini, sifat bahan ini perlu diuji supaya dia terbukti. Bukan sekadar kita main teka atau kita agak sifat bahannya. Contoh lagi seperti kasut. Kasut mungkin berada dekat penebat haba sebab dia tak panas. Penebat haba. Sifat kasut juga mungkin dia legap sebab kita tak nampak kaki di bahagian dalamnya. Dan kasut juga bersifat kenyal. Kita tak jalan dalam keadaan keras. Kasut itu boleh melentur. Jadi kasut itu dalam keadaan kenyal. Itu contoh. Satu bahan mempunyai beberapa sifat. Jadi bahan di sekitar kita mempunyai pelbagai sifat dan sifat-sifat ini berguna untuk disesuaikan dengan kegunaan. Apa maksud kegunaannya? Contoh tadi macam kasut. Kalau kasut diperbuat dalam keadaan yang keras, sudah tentu kasut itu tidak memberi keselesaan kepada pengguna. Jadi untuk jadikan dia selesa, kasut itu perlu kenyal. Dan
Kasut juga mesti kalis air. Kalau dia serap air, sudah tentu dia senang basah pada waktu hujan. Nah, ini maksud dia disesuaikan dengan kegunaannya. Baik, itu sahaja perbincangan kita hari ini. Semoga anda semua dapat faham bahawa kita belajar hari ini ada 6 sifat bahan. Apung, kenyal, serap air, konduktor elektrik, konduktor haba dan tembusan cahaya. Sekian saja. Assalamualaikum.